Saya tak faham lah macam mana dia boleh fikir dia boleh menang. Tak ada masalah. Teruskan hasrat tu. Kita nak tengok Perdana Menteri tak ada parti. Silakan. Dia beritahu tu Ismail Sabri punya line up tu timbalan Presiden dia. Nanti dulu, sabar dulu. Apa pun kita tunggu keputusan ROS. Janganlah cepat sangat. Walaupun kita dah tahu keputusan rasmi ni tak keluar. Okey. So tunggu keputusan rasmi daripada Setiausaha Agong. Ya, ada apa lagi? Saya punya mood dah hilang ni hari. Sakit hati. Tok, ni cerita pasal kempen PKR sekarang tu. Ya. Masih lagi menyerang Datuk Najib tu. Adakah kalau Datuk Najib ni diserang UMNO ni? Hari ini kempen mereka bukan setakat menyerang Datuk Najib. Hari ini mereka dah mula menyerang Perdana Menteri. Antara serangan yang paling dahsyat hari ini ialah kenyataan yang dikeluarkan ketika Perdana Menteri berada di dalam Parlimen. Dia mengatakan bahawa kalau nak ikutkan minyak masak, minyak masak dalam paket itu bukan untuk kegunaan komersial. Contohnya, dia bagi contoh sebenarnya. Tapi dia orang cut dekat contoh yang Datuk Seri Ismail Sabri buat, iaitu peniaga goreng pisang tidak sepatutnya, tidak dibenarkan untuk menggunakan minyak masak dalam paket untuk goreng pisang, untuk tujuan komersial. Dia potong kat situ je. Yang Datuk Seri Ismail Sabri cakap, tapi takkanlah kita nak Ambil tindakan. takkanlah penguat kuasa nak ambil tindakan ke atas makcik yang jual goreng pisang. Yang itu dia orang tak keluarkan. Bagi saya ni, bagi saya lah, ni orang UMNO pun duk edar ni. Saya bagi pesanan kepada orang UMNO ni, cukuplah dalam Malaysia ni ada seorang Rafizi Ramli. Jangan kita tambah lagi seorang. Jangan tuan-tuan pula menjadi sebahagian daripada golongan-golongan yang menabur fitnah. Tak kira lah fitnah tu ke atas Ismail Sabri ke atas Datuk Najib ke atas Datuk Zahid ke. Jangan kita terlibat menjadi orang yang menyebarkan fitnah. Marah macam mana dengan PM ni, kita letak tepi. Balon ni benda yang betul saja. Benda yang direka fitnah di Pakatan Harapan ni, jangan kita tolong viralkan sama. Saya tengok dalam grup-grup UMNO ni pun ada, tolong hentikan. Jangan buat kerja-kerja tak betul ni. Cukuplah ada Rafizi Ramli seorang sebagai penyebar fitnah. Okey. Ada netizen tanya tu Malaysia ni menguas sawit. Ya. Kenapa minyak tak cukup ataupun harga dia naik? Dia macam ni. Okey, contohnya macam minyak sawit, minyak sawit. Siapa yang tanam pokok sawit? Felda tanam pokok sawit, Felkra tanam pokok sawit, pekebun-pekebun kecil tanam pokok sawit, Gatri tanam pokok sawit. Macam-macam plantation. So bila mereka ini jual minyak sawit dia, mereka dapat hasil. Pekebun kecil jual minyak sawit, hasil itu digunakan untuk diri mereka sendiri, dan sebahagiannya kalau mereka dapat hasil itu lebih daripada RM4,000 sebulan, maka mereka perlu membayar cukai pendapatan. Maka akan masuk dalam akaun wang disatukan di bawah pembenaran negara. Sama juga macam Gatri ke, macam agensi-agensi Felda, Fekra dan sebagainya. Mereka dapat keuntungan daripada jualan sawit itu. Ada yang dia bayar balik kepada kerajaan dalam bentuk dividen. Ada yang dia bagi kepada pemegang-pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan duit itu akhirnya akan masuk balik ke dalam kantong negara. Masuk balik ke dalam kantong negara, masuk di dalam akaun disatukan di bawah pembendaraan negara. Dan itulah duit yang setiap tahun kita collect, yang setiap kali nak belanjawan
Unjuran pendapatan kita berapa? 270 bilion, 300 bilion satu tahun, macam tu. Jadi duit tu tak pergi ke mana? Duit itu masuk dalam akaun disatukan di bawah pembenaran negara. Dan duit itulah yang digunakan untuk bagi BRIM, bagi bantuan awal persekolahan, bagi bantuan untuk nelayan, pekabung kecil, buat klinik rakyat satu Malaysia, bagi subsidi itu, bagi subsidi ini. Termasuklah kita bagi subsidi kepada minyak makan yang berpaket. Itu kena faham. Itu kena faham. Macam mana minyak makan di Singapura lebih murah? Maknanya tuan-tuan kena faham. Harga minyak masak ini satu dunia sama. Satu dunia sama. Sekiranya harga dia tu contohnya RM5 1 liter. Contoh. Tapi tuan-tuan beli minyak makan dalam paket RM2.5. Maknanya kerajaan daripada tabung wang disatukan ini membelanjakan RM2.5 setiap liter bagi subsidi kepada rakyat. Sama juga kalau kerajaan Singapura. Dia kena beli ikut harga pasaran dunia juga. Sebab minyak ni, minyak petrol ke, minyak diesel ke, minyak masak ke, semua satu dunia standard. Harga dia fluctuate. Dia komoditi yang diperdagangkan. So jadi kalau dia lebih murah daripada minyak masak kita, maknanya kerajaan mereka bagi subsidi lebih daripada kepada rakyat dia untuk minyak masak dalam botol. Kena faham Maknanya minyak masak dalam botol di Malaysia ni tak ada subsidi. Minyak masak dalam botol di Singapura ada subsidi. Tapi kalau kita compare minyak masak dalam paket di Malaysia dengan minyak masak dalam paket di Singapura, minyak masak paket di Malaysia jauh lebih murah. Itu sebab geng Singapura duk datang ke Johor Bahru, duk beli minyak masak kita. Itu sebab minyak masak kita diselundup pergi ke Thailand. Itu sebab minyak masak kita diselundup pergi ke Filipina. Ini kena faham. Kalau tak faham lagi, datang kuliah Luqman Adam setiap pagi. Letih lah, benda simple macam ni pun tak faham-faham lagi. Tak ramai yang tak faham. Masih lagi. Macam YNDP pun diorang masih lagi tak faham. Okey? So, tentang tuntutan kerajaan Sulu ni tu, ramai yang keliru itu. Apa lagi yang kita nak keliru? Keliru dia, Diorang kita dah explain dah semalam. Apa dia? Apa yang dia orang marah? Diorang tetap salahkan juga Barisan Nasional. Kenapa dia orang nak salahkan Barisan Nasional? Okey, kena faham. Bila Jamalul Kiram menyerang Lahad Datuk, okey, dia orang ni Kesultanan Sulu lah, maka kita telah bawa perkara ni ke mahkamah. Kita telah bawa perkara ni ke Mahkamah Kota Kinabalu. Dan Mahkamah Kota Kinabalu bersetuju untuk dihentikan bayaran ke atas Kesultanan Sulu, di mana sepatutnya pajakan sebanyak RM5,000, 5,000 ke 5,300 dibayar setiap bulan. Okey? Tetapi ada pertikaian yang mengatakan bahawa yang serang ini bukan Kesultanan Sulu yang sebenar. Betul juga, kita tak nafikan. Tapi yang sepatutnya kita bayar tu kepada Kesultanan Sulu yang lain. Ada yang cakap macam tu. Persoalan dia, bila perkara ini dibawa pergi ke Sepanyol, dibawa masuk ke mahkamah untuk pihak Sulu ni melakukan tuntutan. Bekas Peguam Negara Pakatan Harapan yang tak berapa cerdik ni telah mengutus surat kepada Peguam Sultan Sulu yang membuat tuntutan, dengan menyatakan persetujuan untuk membayar tunggakan yang tidak dijelaskan. Jadi surat itu hari ini digunakan pula sebagai bukti bahawa kita mengiktiraf tuntutan yang dibuat oleh
pihak Sultan Sulu ni. Kita pun tak tahu Sultan Sulu yang mana satu yang dia tuntut. Jadi sepatutnya kajilah dulu. Kaji dulu background sama ada dia orang ni layak ke untuk membuat tuntutan ataupun tidak. Kajilah dulu dalam semua aspek. Bila dia tulis, dia samalah cerita macam satu surat kerajaan negeri Johor dulu yang akhirnya telah digunakan oleh pihak Singapura untuk mengatakan bahawa Malaysia ni, Johor telah pun mengatakan bahawa Pulau Batu Putih itu bukan di bawah wilayah dia. Lebih kurang begitulah. Kena faham ni? Kena faham. Tapi hakim di Spanyol itu sudah pun disahkan tidak mempunyai kelayakan. Begitu juga lepas tu pihak Sultan Sulu ni pindahkan pula ke Mahkamah Perancis. Jadi kalau kita tak iktiraf, kita tak iktiraf, sepatutnya kita gunakan legal means yang ada untuk pastikan bahawa kita tak payah layan, tak payah entertain dengan menggunakan kaedah undang-undang yang betul. Bukan dengan tiba-tiba mengatakan nak bayar tunggakan. Mampus bila kau cakap kau sanggup bayar tunggakan, maknanya kau mengakulah kau berhutang. Betul lah. Jadi yang si Bahalul ni nak pergi buat report polis pula episod ni, apa kejadahnya? Patutnya kita orang yang kena buat report polis pada Pakatan Harapan, kepada Tommy Thomas. Tapi sebenarnya perkara terbaik yang sepatutnya kita buat hari ini ialah kita perlu menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat macam mana Pulau Batu Putih boleh terlepas, dan kena juga menyiasat bagaimana Tommy Thomas ini boleh mengeluarkan surat bodoh ini yang menyebabkan berlakunya tuntutan ke atas yang menyebabkan kita kena bayar 63 bilion kepada Kesultanan Sulu. Mistik-mistik bodoh macam ni tak sepatutnya berlaku. Kita takut ada timbal balas. Contohnya macam kenapa Tun Dr. Mahathir mengarahkan Jabatan Pegawai Negara menghentikan tuntutan ke atas Pulau Batu Putih. Apa yang dia dapat? Hanya dengan Suruhanjaya Siasatan Diraja kita akan tahu kebenaran dia. Sama juga Tommy Thomas. Kenapa tiba-tiba dia menulis surat, dan surat itu akhirnya menyebabkan negara kena bayar 63 bilion kerana kebodohan Tommy Thomas. Maka dia perlu disiasat. Yang nak pergi siasat, pergi report polis kat Tan Najib, nak buat apa? Tak ada kena-mengena. Yang buat mistake ini ialah Tommy Thomas. Siasatlah Tommy Thomas. Okey. Itu soalan last tu. Berbalik pada pemilihan UMNO nanti tu. Ya. Betul ke tu? Sebelum pemilihan UMNO dia akan diadakan, panel pemilihan ni akan menetapkan segala garis panduan pertandingan dan akan diserahkan kepada ROS untuk disahkan sebelum pemilihan berlaku. Maksudnya kita sudah ada garis panduan peraturan pemilihan, sudah ada. Tak ada, tak payah nak buat baru. Kok ada tambahan? Tak ada. Cuma apa yang boleh ROS buat, dia mungkin boleh dipergunakan oleh pihak tertentu untuk disqualify orang tertentu daripada bertanding. Tak sebelum Tapi tu. tak apa, tak ada masalah. Kau berlakulah zalim. Doa orang-orang yang dizalimi ni tidak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Kalau dia nak buat macam tu, silakan. Orang akan nampak betapa tidak gentleman dia. Kau beria nak buat pemilihan, lepas tu kau disqualify orang tu, disqualify orang ni. Ya.
Betul. Buat. Itu sebab aku cakap awal lagi sepatutnya parti ambil tindakan disiplin pada orang yang mengkhianati parti ni. Kalau itu hari bila parti putuskan tarik sokongan terhadap Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, orang yang tak tarik sokongan ni kau buang daripada ahli parti. Mana boleh ahli parlimen kita bertanding mewakili Barisan Nasional tak ikut arahan pengurusi Barisan Nasional untuk tarik sokongan pada Muhyiddin. Sepatutnya kita pecat. Bila kita pecat, dia tak sibuk nak rampas parti kita, nak paksa perwakilan untuk kembali bekerjasama dengan Bersatu. Tapi kita tak buat. Tak apalah, kita cerita pun tak guna. Benda dah lepas. Tapi sekarang ni ada beberapa kes yang jelas pelanggaran disiplin parti. Tan Sri Zul Hasnan pun dah maklum kepada Datuk Seri Ismail Sabri apa yang dia dah buat, apa yang boleh diambil tindakan disiplin. Jadi apa lagi kita tunggu? Ambil je tindakan disiplin. Dah tak ikut keputusan parti, buat. Masih ada masa lagi. Aku ingat nak buat parti aku ropal lah. Senang aku takbir ikut cara aku kan. Masih yang sesuai tu ambil tindakan. Kita boleh, yalah, kita parti kat Facebook je kan. Kita boleh bagi cadangan je lah atas kepimpinan parti lah nak buat keputusan.